تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيبي. Ini adalah salah satu tempat ladang kurma milik para sahabat. Salam sampai tatkala hijrah. Nanti lepas daripada ini kita akan pergi ke Masjid Musafir, yang mana masjid di mana Nabi SAW solat subuh ketika Nabi bermusafir daripada Makkah sampai ke Madinah. Nabi pergi ke sini sebelum pergi ke belah bahagian depan rumah sahabat di Rumah Besar Sayyidina Muhammad di Masjid Quba. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah, tempat-tempat yang Nabi lalu ketika mana Nabi sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi SAW berhijrah. Dan alhamdulillah kita kena rasa bersyukur, kita hadirkan rasa syukur kita hadirkan rasa teruja kita berada di tempat yang Nabi pernah duduk, dan bersyukur kerana Allah pilih kita salah satu daripada jutaan bilion orang manusia yang dapat pijakkan kaki di sini. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya kongsikan banyak fadilah-fadilah yang mana daripada jemaah-jemaah yang hadir, bukan daripada jemaah kita saja, bahkan jemaah Malaysia yang dapat banyak apa yang kata Allah fadilat daripada air-air yang digunakan di sini, dan banyak juga dapat keberkatan hasil daripada bila berada di bumi yang barakah ini, insya-Allah. Dan seterusnya saya persilakanlah pada Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli untuk kita buat sedikit sesi seketika di sini, kita berusrah nurani bersama Al-Fadhil Ustaz untuk kita isi masa-masa kita sebelum kita menuju ke tempat yang seterusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang paling jauh boleh dengar ke suara saya? Yang jauh belakang dengar ya? Panglima dengar? Dengar. Alhamdulillah. Nak saya tolong ulangkan mungkin? Baca kita dengar nak Allah barat. Boleh insya-Allah. Baik. Kita berada dekat dengan Masjid Quba. Itu nombor satu ya. Sebab nanti kita tak apa-apa nak susun cerita ni. Kita berada dekat dengan Masjid Quba. Bila sebut saja berada dekat dengan Masjid Quba, apa yang pertama datang dalam fikiran kita? Apa yang pertama datang dalam fikiran kita? Masjid pertama. Ya. Pertama datang dalam fikiran kita adalah ini adalah checkpoint kedua terakhir. Saya nak sebut yang terakhir, tapi sebab Nabi akan jalan lagi. Ini adalah checkpoint terakhir Nabi daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sekali lagi bila kita sampai area sini, kita angkat firman Allah yang kita duk baca daripada semalam. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya, sebab kita ni nak supaya semangat dua benda ni mesti ada. Semangat muhajir, semangat orang-orang yang berhijrah. Berhijrah maksudnya nak jadi lebih baik, nak jadi lebih baik, nak jadi lebih baik. Jangan cepat cari jumpa comfort zone. Sebab akal manusia, diri manusia, dia akan cepat cari comfort zone. Bila dia cari comfort zone, dia akan susah nak berubah. Bahkan dia akan marah orang bila ajak dia berubah. Dan kemudian apatah lagi yang kalau dia rasa dia dah baik, maka kalau orang nak ajak lebih baik, dia akan marah kepada kita. So itu satu perkataan yang terkenal, the enemy of the best is often the good. Musuh yang terbaik adalah baik. Kenapa? Sebab dia dah comfort zone menjadi orang baik, sedangkan sepatutnya dia jadi orang terbaik. Ya, baik. Semangat hijrah tu mesti ada dalam diri kita. Kita tak boleh jadi orang yang macam okey, aku dah okey. Tapi mesti apa lagi benda yang aku nak okeykan. Okey, aku dah okey dengan dalam rumah tangga. Tapi macam mana aku nak okeykan lagi? Ya, kita dengan anak-anak kita dah okey, tapi bagaimana nak okeykan lagi? Kita dengan arwah mak ayah kita dah okey, tapi bagaimana nak okeykan lagi? Dalam semua benda.
Ya, dalam semua benda. Sebab tu saya suka buat satu kesimpulan, kalau tak ingat yang lain pun tak apa. Sebab tu Nabi tak suruh kita buat baik. Kena ingat tu. Macam mana? Nabi tak suruh kita buat baik. Nabi suruh kita buat terbaik. Ya? Sebab kita Betul. Oh, dia boleh ke? Betul. Oh, ada yang boleh menterjemahkan bahasa Angsa, alhamdulillah ya. Dan tadi mengata kita apa? Baik. Jadi sebab itu semangat hijrah ni kita datang kat sini ya. Apa pun ya cerita di sebalik tempat-tempat yang kita pergi itu, tetapi dia mesti ada dia punya core kesimpulan dia. So core kesimpulan dia adalah bagaimana kita nak jadi seorang orang yang terbaik, dan kita mesti ada semangat hijrah. Ya, semangat hijrah. Baik. Jadi kerana itu bila Nabi sampai ke sini dan kita tahu bahawa bila nak buat yang terbaik, dia tak sama buat baik, apatah lagi buat tak baik. Kita lah kalau ingat balik ya, masa kita kat sekolah menengah dulu, yang selalu kena bully siapa? Budak baik, budak nerd. Yang selalu kena bully budak baik. Dan Nabi tak nak kita kena bully. Nabi tak nak kita sebagai satu umat secara keseluruhan dibuli. Maka sebab tu Nabi suruh kita buat terbaik. Dan roh terbaik ni hanya ada pada orang yang berhijrah. Sebab bila kita rasa kita dah terbaik, dia mesti ada lagi bilik untuk kita buat yang terbaik. Roh itu adalah roh hijrah. Jadi sebab tu kita datang kat sini sebenarnya sama-sama, ramai-ramai kita ni dengan keluarga kita, dengan anak beranak kita. Kita sebenarnya nak masukkan roh bagaimana saya ni dalam hidup kena menjadi seorang muhajir, kena selalu menjadi orang yang berhijrah. Cuma kita perlukan kepada contoh. Dan sebab itulah contohnya Nabi yang terbaik kan. Dan sini sekali lagi, di sini makin kuat pula nasyid tu kan. Oh, background. Okay. Di sini tak kiralah mungkin di tempat ini, di telaga yang dikatakan telaga, ataupun di tempat solat Nabi yang pertama, semua ini adalah sebenarnya nak bawa kita supaya memahami soal hijrah. Dan masih dah ingat just sekejap je, bila sebut hijrah dia rujuk kepada perjalanan Nabi. Dan perjalanan Nabi berlaku pada bulan tu payah kalau bila tak disupport oleh angsa kan. Kalau angsa support, mari keluar idea kan. Berlaku pada bulan Safar. Berlaku pada Safar. Ya. Berlaku pada hujung Safar. Tak apa. Bila kita cakap macam ni kan, sebab dalam ulama kata kita menyumbang dalam perbincangan kita dapat pahala sedekah. Jangan pula cakap tak betul, malah nak cakap sebab sangat boring kan. Dah. Saya nak supaya bila saya bercakap pahala sedekah tu ramai orang dapat. Sebab bila saya bercakap, insya-Allah dapat pahala sedekah. Moga Allah ikhlaskan saya. Tapi bila ramai yang bercakap, ya, tapi cakap tu mesti dalam topik lah. Jangan pergi cakap belakang sembang ni tengah hari nanti makan apa kat kafe ya. Semalam tak mau jadi dan buat contoh. Tu tak termasuk dalam mendapat pahala sedekah. Baik. Jadi Nabi keluar daripada sana, daripada Mekah. Nanti di sini checkpoint yang akhir, dan kita akan nanti jumpa checkpoint yang pertama. So kita akan pergi, tapi nak pergi ke checkpoint yang pertama kita kena naik ke Taif dulu, turun ke Mekah. Kita punya journey lah. Nabi punya journey, checkpoint di sana kita akan bermula daripada Gua Thur, dan di sini adalah checkpoint yang terakhir. Ya. Sebab nak bagi rasa tu. Sebab saya kata dua terakhir biasanya nanti ada lain. Ni yang terakhir dulu ya. Baik. Nabi berjalan 7 hari 7 malam ya, Nabi masuk sampai ke sini. Sebab kat sini ni kalau kita buka dalam Quran tafsir, kita akan jumpa kisah dan saya yakin kita menangis. Kita duduk kat sini sebab di sinilah tempat para sahabat datang ya, yang mana berpindah kemudian sama ada sebelum daripada Nabi. Dan kita kena ingat ya, Nabi berhijrah daripada Mekah. Cemarah kayaknya ya, masya-Allah.
Panglima tak boleh lupa langsung ni ya. Baik, nak dapat pahala sedekah kan? Alhamdulillah, masya-Allah. Betul kata dapat pahala sedekah. Baik. Sebenarnya ada satu bulan, tadi kita kata bulan Zul, bulan apa? Bulan Safar. Tetapi sebenarnya tak berlaku bulan Safar, melainkan berlaku apa? Kena rewind lagi. Zul, Kaidah. Zul, kalau sebut Zuramli, kalau bunyi answer, kita sembelih answer tu. Sebut Zuramli bunyi answer kan? Kita sembelih mana-mana answer yang berbunyi tu. Baik, Zul apa ni? Kaidah. Bulan Safar. Sebelum Safar adalah bulan Muharram. Sebelum Muharram adalah bulan Zul. Dia dah tahun sebelumnya. Tak berlaku Nabi bergerak di sini melainkan pada bulan Zulhijjah. Apa yang berlaku pada bulan Zulhijjah? Haji. Ya, haji. Apa yang berlaku pada haji? Panglima, kita belum taklimat umrah lagi. Tiba-tiba jawapannya tahallul. Tapi taklimat tu buat umrah. Baik, yang berlaku adalah wukuf dan melontar jamrah. Nanti kita cerita banyak insya-Allah ya. Sebab haji adalah satu pengiktirafan tunduknya seluruh orang Arab pada Nabi. Sebab tu bila tunduk semua, maka Allah turunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan ayat tu turun di mana? Turunnya di Arafah. Nabi pergi sini, tapi Allah tunggu untuk Allah bagi tahu agama ni sempurna bukan di sini, tetapi balik ke Mekah, di Arafah. Kenapa? Nanti tolong ingatkan saya supaya cerita hak tu ketika kita berada di Arafah. Boleh insya-Allah? Baik, sebab problem sekarang ni sebab kita ada remote, rewind forward. Jadi pening kepala tu. Mana ni ya? Okey, sekarang kita berada di mana? Dah. Masya-Allah. Dalam cerita saya. Itu awal lagi sebelum bunyi di Arafah. Di Arafah, lepas Arafah adalah melontar jamrah, dan melontar jamrah di Aqabah. Bila sebut Aqabah, gegendang kita terdengar Aqabah. Bila sebut Aqabah, apa yang berlaku yang ada kaitan dengan cerita hijrah? Dekat dah tu. Bai'atul Aqabah. Tak, kita settlekan sebelum. Nanti kalau kita terus nak lompat ke Hudaibiyah tu, berapa tahun kita kena skip. Memanglah kita boleh forward, tapi tunggu dulu. Itu tahun ke-8 kan? Tahun ke-7, sorry. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Jadi, adanya Bai'atul Aqabah ketika orang Ansar datang ke musim haji, dan di malam hari macam ni, secara sunyi, di tempat yang orang Quraisy tak tahu, mereka berbai'ah dengan Nabi. Dan bai'ah itu bai'ah apa? Dinamakan tadi Bai'ah Aqabah, tapi bai'ah tu bai'ah apa? Maaf Datuk ya. Okay. Bai'ah tu adalah setitis darah Datuk tumpah, seluruh orang Ansar akan bela. Setitis darah Nabi tumpah, kami orang Ansar akan bela. Sebab orang Arab dipegang satu prinsip namanya asabiyah. Asabiyah adalah satu struktur dalam masyarakat supaya masyarakat tu terjaga dan terpelihara. Maka sebab tu mereka kena ada asabiyah. Dan bila Nabi datang sini, kalau tidak ada jaminan, dhamin. Dan sebab tu perlu malam itu ada Bai'atul Aqabah. Sebab tu yang mesti ada dalam Bai'atul Aqabah siapa? Yang mesti ada dalam Bai'atul Aqabah. Siapa yang duduk sebelah Nabi? Sayyidina Abu Bakar tak boleh duduk. Sayyidina Abu Bakar tak boleh duduk. Isteri yang duduk di sebelah Nabi adalah pakcik Nabi. Sebab darah Nabi nak serah pada orang Ansar, tolong jaga darah Nabi. Sebab tu Abbas bin Abdul Muttalib duduk pada ketika itu, dan mereka berbai'ah untuk menjaga darah Nabi. Tumpah darah Nabi,
tumpah darah kami. Jaminan itu ada, baru Nabi SAW tahu perintah Allah untuk hijrah dah bermula. Jadi cerita hijrah ni dia punya apa tu, background lukisan dia tu banyak. Baru kita nampak hijrah. Dan sebab itulah bila habis saja bulan Zulhijjah, maka pada saat tersebut perintah, sebab ada jaminan daripada orang ni, daripada seluruh orang-orang Ansar, maka pada ketika itu baru Nabi perintah para sahabat mula hijrah. Maka keluarlah secara bersembunyi. Berkeluarlah secara bersembunyi. Dan Masya Allah, kalau di Masjid Negeri saya buat tafsir dan kita sampai ke surah Baqarah, dan sebelum ni kita akan cerita, kita akan lihat dalam tafsir betapa di sinilah tempatnya, ya, di sinilah tempatnya para sahabat datang. Dan kemudian akhir sekali, nampak tak bulan Zulhijjah, sahabat dah mula jalan, masuk bulan Muharram, sahabat keluar macam mana? Keluar sehelai sepinggang. Tak payah fikir bawa apa pun, hanya bawa nyawa aja nak pertahankan iman. Keluar daripada rumah Nabi, keluar daripada ni semua bukan ni sahabat Nabi, ya. Dan mereka semuanya keluar dalam keadaan sembunyi. Sebab cerita ini nanti ada kaitan dengan perang Badar. Pun kena lock dulu. Nanti jadi macam campur tukar takir, nanti jadi bagaimana kan? Tapi nanti ada kaitan cerita hijrah yang tinggalkan rumah ini dengan perang Badar. Kenapa berlaku perang Badar? Kenapa Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah menyatakan bahawa perang dalam Islam adalah perang yang disebut sebagai al-harb difa'iyah. Itu juga nanti kita, kalau tak sempat trip ni, trip akan datang. Betul? Panglima perang dulu. InsyaAllah. Ya, amin ya. Baik, semua yang dikasihi sekalian, sehinggalah Rasulullah menunggu bila waktu perintah Allah kepada Nabi. Bila perintah Allah kepada Nabi, dan sebab itulah Nabi book. Sekarang baru nama siapa tadi? Nama sahabat mau nak kena ada. Sebab bila kita kena hijrah, kita takkan boleh hijrah. Saya nak sebut sekali lagi, kalau kita bersemangat nak hijrah, kita takkan boleh hijrah melainkan with who, ma'aman. Sebab manusia ni, dia nak buat baik, dia tak boleh buat baik. Tetapi dengan siapa baru kita jadi baik. Nabi boleh saja hijrah seorang-seorang, tetapi kenapa? Sebab Nabi nak ajar kita semua, kita nak berubah, tak boleh berubah seorang-seorang. Dan syukur Alhamdulillah di sini saya nampak Masya Allah dengan family, ya. Ini adalah kita doa, ya Allah, ini jadi kali ini ya Allah, bukan ayah saja nak berhijrah, tapi Umi nak hijrah, mak juga nak berhijrah, mama juga nak hijrah. Tetapi bukan hanya ayah, papa dan mama, tetapi anak-anak semua nak berhijrah. Anak semua nak berhijrah. Kenapa? With who, dengan siapa, ma'aman, baru kita boleh berhijrah. Ini Nabi ajar kepada kita dalam peristiwa. Nabi tak ceramah macam ni, tetapi wahai umat, belajar daripada Nabi SAW. Dan Nabi booking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan barulah Nabi keluar. Dan itu semua kita nak simpan juga nanti di sana insya-Allah. Ya. Kita cerita bagaimana, di mana tempatnya Nabi leleh air mata dan menangis. Yang kemudian ketika kita nak tawaf wada, kenapa kita menangis macam menangis Nabi ketika kita keluar daripada Masjidil Haram? Itu juga nanti kita akan ceritakan insya-Allah-Rahman. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kita cerita sampai kat sini kan. Bila Nabi sampai kat sini, seluruh kawasan ini dalam keadaan para sahabat ulang alik daripada Madinah datang ke sini untuk menunggu, sebab tak ada berita tentang Nabi SAW. Sebab Nabi apabila tentang strategi sangat sekretif, sangat bergerak dengan rahsia. Nanti kita baca banyak sejarah, hatta Futuh Makkah tidak ada siapa termasuk Aisyah tak tahu Nabi sedang membawa tentera untuk menakluk dan menawan kota Mekah, sebab nak menjaga damage control masuk tanah haram tanpa tumpah darah. Sebab kalau bersedia, maka akan berlaku peperangan, dan Nabi tak nak tumpahkan darah manusia di tanah haram. Nanti juga kita cerita. Sekarang saya nak cerita di sini semua yang dikasih sekalian. Sebab bila hijrah, pertama sekali hijrah bukan senang. Hijrah tidak senang. Tolong letak dalam kepala siapa nak berubah, hijrah bukan senang. Sebab hijrah yang paling sederhana ialah kita buat benda tak biasa kita buat. Sebab kita buat benda yang apa kita buat setiap hari, kita ulang benda sama. Hijrah kena buat benda tak biasa buat.
Dalam masyarakat kita lagi bahaya. Masyarakat kita lagi bahaya kan? Kalau tiba-tiba tak pernah pergi masjid, subuh tu dia ada kat masjid. Orang masjid kata apa? Orang mula kata buang. Apa maksud buang tabiat? Apa maksud buang tabiat tu? Nak mati. Yang lebih bahayanya, nak mati dah. Sebab tu bila kita tak baik, nak jadi baik, maknanya aku nak mati dah apa ni. Selama ni tak berapa nak mengaji, tiba-tiba rasa nak mengaji. Ada buang tabiat apa ni? Tak, kita sedang mendapat kebaikan yang sepatutnya dengan nikmat umur yang Allah bagi pada kita. Baik, jadi nak ceritanya, hijrah bukan senang. Kita letak dalam minda kita, Baik insyaAllah. Okay, saya sebab ni untuk kita semua ya. Ya, takkan untuk saya melampau. Janganlah kau kecil hati. Sampai hati. Ha? Aywa. Baadain insyaAllah. Baadain insyaAllah. Kita sangka kadang-kadang tengok Astro je yang patut kita bayar, tak patut ada iklan kan? Kita komplain kan? Ada kita dah bayar Astro, tiba-tiba datang iklan kan? Rupanya kat sini pun tengah ceramah ada iklan juga, alhamdulillah ya. Okey, nak buat macam mana dalam dunia komersial hari ini, kehidupan dan iklan tak dapat dipisahkan. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya rasa cukup nak sampai sini je lah. Maksudnya apa dia? Di sini sebenarnya tempat di mana Rasulullah sampai dan Rasulullah tak masuk ke dalam kota Madinah. Rasulullah sampai ke sini dan kemudian kita tahu Rasulullah masuk pada hari Jumaat, hari Khamis, hari Rabu, hari Selasa, hari Isnin. Ya. Sebab Rasulullah masuk ke dalam kota Madinah pada hari Jumaat. Bertepatan dengan tadi 12 Rabiul Awal yang bukan Isnin tapi Jumaat. Ya. Dan Nabi sampai sini pada hari Isnin. Dan bila sampai pada hari Isnin, semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah ni kena minta doa pada Allah. Ya Allah, amin ya. Ya Allah, jadikanlah kami ini di akhir zaman ya Allah, orang yang cinta rumah Allah, yang kami adalah ahlu masjid di mana-mana qaryah kami ya Allah. Sebab Nabi bila sampai saja, cuba bayang perjalanan 7 hari 7 malam pada bulan Ogos, September, musim panas bersangatan. Musim paling panas. Ya, pernah kita pergi umrah 50 darjah Celsius tu. Dan dia bagi advice, tolong jangan buat umrah sebab takut akan berlaku dehydration dan kita tak kuat. Nabi lebih daripada itu dan bukan hanya buat umrah tetapi berjalan 7 hari 7 malam musim panas yang panjang, malam pendek. Dan Nabi hampir bergerak tanpa berhenti. Dan sampai je sini, cuba bayang, sampai je sini Ammar bin Yasir buat satu benda yang selama ni tak boleh buat. Apa selama ni tak boleh buat? Solat berjamaah. Di Mekah ada solat sebab turun perintah dah awal. Tetapi tak boleh nak solat berjamaah. Para sahabat solat di mana? Sahabat Nabi solat nun di padang pasir. Kita solat ya, kadang-kadang kita komplain pada pengurusi kan. Kami tak berapa khusyuk sebab kapet tak berapa tebal. PK, AJK buat permohonan derma pula sebab kapet kita rupanya tak berapa tebal. Bila sujud tak berapa khusyuk. Dah dapat kapet tebal, kipas helikopter tak dapat pula, buat lagi. Akhir semua dah ada aircon, dah ada kipas helikopter, dah ada kapet, dah ada. Tak khusyuk juga. Sahabat Nabi dah ada solat dan mereka solat tak boleh dalam Mekah. Mereka jalan nun di celah-celah di padang pasir. Di situlah mereka solat. Cuba bayang semua yang saya kasih slide. Bila sampai kat sini, nak lepas tak peluang untuk solat berjamaah? Tak. Tidak. Ingat solat Jumaat dah? Solat Jumaat dah ada ke belum? Kan saja tak nak jawab kan? Belum. Sebab nak bagi habis cepat kan? Esok. Tengok kait-kait dengan esok. Kena mengena. Nak balik sangat tu gaya. Baik. Oh, mengganggu ke? Tak kan? Terlari ke fokus? Baik, semua yang saya kasih sekalian, perintah Jumaat dah ada sebelum Nabi sampai sini.
Yang pertama melakukan solat Jumaat di Madinah secara melakukan solat Jumaat adalah Mus'ab bin Umair. Dan ingat tak musim PKP baru ni, solat tak ramai kan? Mereka pakai hujah itulah. Hujah Mus'ab bin Umair yang ketika Nabi belum hijrah buat solat Jumaat hanya beberapa orang. Tak ramai. Sebab tak ramai lagi masa tu yang Islam. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, apa yang saya nak cerita ni? Di Kubah. Dan sebab itulah masya-Allah tadi Ustaz Faris sebutkan tentang Sayyidina Maimun yang merupakan ketua di sini, kabilah sini. Nabi duduk sekejap di rumah dia, dan di tempat itulah yang kita tengok Masjid Quba pada hari ini, yang dibina dan diasaskan masjid la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam surah At-Taubah ya, cerita tentang Allah suruh Nabi bangunkan masjid tersebut. Bukannya perintah itu baru Nabi bangunkan masjid tak, tetapi ketika ada masjid lain. Baik, nanti kita cerita tu panjang. Kita cerita masjid yang sekarang Ammar bin Yasir memberi cadangan pada Nabi. Daripada cadangan Ammar bin Yasir tersebut, maka Nabi bangun. Ingat, Nabi baru sampai. Kalau kita baru sampai, masya-Allah, biasanya apa ya? Ustaz Faris mana ya? Tukang-tukang wood yang bagus kat sini. Yang boleh jacuzzi sikit, sauna-sauna sikit kan? Dak ya. Perjalanan tanpa henti Nabi terus bersama dengan para sahabat. Jibril yang mengukur kiblat, ya, yang mengukur arah kiblat. Dan pada saat tersebut terbinalah masjid tersebut. Sebab tu semalam kita pergi, kita sujud di masjid tersebut, juga doa pada Allah, ya Allah, jangan pisahkan kami dengan rumahmu ya Allah. Nabi sebut dalam hadis bahawa sebenarnya masjid adalah kubu bagi orang beriman di akhir zaman. Kalau kita berperang tetapi kita tak ada dalam kubu, kemungkinan kita akan diganyang oleh musuh dengan cepat. Betul kan? Sebab tu masya-Allah, sebab bukan senang kadang-kadang kita ni tak rasa tak dapat. Ada di sini yang alhamdulillah memang ahlul masjid. Ada di sini yang kadang-kadang mungkin 2-3 hari baru pergi. Ada yang hanya hari Jumaat, ya. Kerana itu kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semua yang dikasihkan, sebab saya dah tersebut tadi nak habis kan, mesti akan menuntut kan. Bukan Ustaz sebut tadi kata sebelah saya lawyer, sebab tu silap sungguh lah panggil Datuk kat sebelah ni kan. Baik, semua yang dikasih sekalian, tuan-tuan boleh tengok dalam banyak sejarah yang saya nak kongsi di sini adalah seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ketika dia berhijrah, dia bawa harta dia. Dia mengusahakan harta dan dia mendapat banyak harta dan dia bawa. Dia hijrah lepas Nabi. Maknanya Nabi dah sampai sini tapi Nabi belum masuk ke dalam kota Madinah. Dan Nabi hari-hari biasanya berdiri dan menunggu mana lagi sahabat seorang-seorang yang datang pada Nabi, yang Nabi doakan dia. Dan salah seorang yang ketika itu, ketika Nabi berdiri di tempat yang tinggi, kawasan yang kosong, seorang lelaki berjalan tanpa apa pun tanpa ada pun bawa sebarang bekalan, melainkan hanya apa yang dipakai pada badan dia. Dia hanya cari air di mana tempat yang ada, mencari bekal makan di mana tempat yang ada. Sebab dia ketika dia keluar daripada Madinah, ketika dia keluar daripada Mekah, dia bawa harta, dia bawa tunggangan dia, tetapi telah dihalang oleh orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy berkata, seandainya kamu, wahai Suhaib, tinggal di sini, kami benarkan kamu tinggal. Kamu kembangkan perniagaan kamu, kamu besarkan perniagaan kamu, dan kamu boleh hidup dengan selesa, dan kami beri dhamin, jaminan kepada kamu. Tetapi kalau kau nak hijrah, tidak ada walau satu sen kamu boleh bawa. Kamu hanya pergi sehelai sepinggang. Tidak ada kenderaan. Dia ada kenderaan, beberapa kenderaan yang dibawa. Baik, semua yang dikasih sekalian, sebab saya sebutkan tadi, hijrah bukan senang. Banyak benda yang kita kena korbankan. Orang nak berhijrah tapi tak nak pun berkorban masa. Orang nak berhijrah tapi tak nak pun korban harta. Dia tak korban pun perasaan dia. Apa yang keluar daripada mulut Suhaib Ar-Rumi, semua yang saya kasih sekalian. Kita sekarang ni, harta banyak ni. Kalau kamu pindah, semuanya tak dapat. Tapi kalau kamu stay, harta tu masih jadi milik kamu dan kamu boleh kembangkan. Kalau kita lagaknya tuan-tuan, mikir juga tak? Mikir juga. Nak cedak lagi, biarlah saya istikharah dulu. Nak bagi sedap sikit jawapan tu supaya esok nampak macam warak sikit lah ya. Semua yang saya hormati dan saya kasihan, tanpa berfikir Suhaib berkata,
ambillah semua harta yang tidak punya nilai. Aku nak bawa diriku kepada Allah dan kepada Rasul. Sebab bila hijrah, kita takkan jadi hijrah kalau hati kita tak bawa pada Allah dan Rasul. Kalau kita hijrah sebab kita nak orang puji kita, oh dah jadi baik lah ni, dulu tak juru, lah ni okey dah. Kerana orang, kerana puji orang, kerana bisik orang, sebab tu kita berhijrah. Kita takkan ke mana-mana. Akan ada satu simpang, kita akan patah balik ke belakang. Suhaib Ar-Rumi dia berkata, ambillah semua harta ini, aku tak perlukan. Sebab apa yang aku perlu adalah Allah dan Rasul. Dirampas semua harta dia, dilucut semua duit yang ada dalam poket dia. Maka berjalanlah Suhaib Ar-Rumi. Cuba bayang sekarang seorang diri tanpa apa-apa pun bekalan, di mana ada lopak air, di situlah minum, di mana nak sampai ke sini tu daripada Mekah Mukarramah. Dan semua yang dikasihi sekalian, ketika dia sampai dah nampak daripada jauh Madinah Munawwarah, Quba dah nampak. Dan Nabi ketika itu melihat daripada jauh Suhaib Ar-Rumi dalam perjalanan. Semua yang saya kasih sekalian, Nabi SAW berkata, alangkah besarnya, alangkah untungnya perniagaanmu wahai Suhaib. Alangkah besar keuntunganmu wahai Suhaib. Dan perkataan itu didengar oleh Suhaib Ar-Rumi dalam keadaan tenaga dia dah habis dah. Dan dia nampak Nabi yang kemudian menadah tangan dan berkata, alangkah besar keuntungan perniagaanmu wahai Suhaib. Dia datang dan terus berjumpa dengan Nabi ni di kawasan ini, dan dipeluk Nabi SAW. Pertama kata, aku rindu pada engkau ya Rasulullah. Dan dia berkata, Nabi sebut satu benda yang aku tak payah cerita, sebab Jibril telah cerita pada Nabi tentang kisah Suhaib. Dan kata Suhaib, kalau Nabi bukan Nabi, Nabi takkan tahu cerita aku. Sebab Nabi dah tahu bagaimana apa berlaku pada Suhaib yang jual seluruh harta dunia dia untuk beli Allah Subhanahu Wa Taala dan beli Rasulullah. Maksudnya nak dapat Allah dan dapat Rasul. Kerana itu sekali lagi, insya-Allah semua yang saya kasih sekalian, itu bukan selingan, itu memang habis lah. Cukup lah dia kata. Kursi tu orang lain pun nak duduk juga. Yang dia paling risau sebenarnya buah tin ni, bila dia orang nak bagi-bagi kan. Jadi semua yang dikasih sekalian, boleh tak kita doa pada Allah? Kita doa pada Allah, ya Allah, berilah kekuatan hijrah para sahabat pada kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kami ni ya Allah cepat jumpa comfort zone dan kami tak mahu jadi lebih baik ya Allah. Sebab hijrah akan berlaku sama ada kita pilih untuk hijrah atau tidak. Kita akan terpaksa hijrah pada Allah atas nama pada hari kematian kita. Hari itu setiap kita akan hijrah dan kita tak tahu bekal bawa sempat atau tidak ya. Jadi kita doa pada Allah, semangat hijrah ni ya Allah bukan hanya di sini, tetapi kekalkan kepada kami sampai kami pulang nanti insya-Allah. Sebab kami nak terus kekal sebagai orang hijrah, dekat dengan rumah Allah, dekat dengan Rasul Allah, dekat dengan ajaran Nabi, dan berakhlak, berpakaian dengan akhlak Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi tuan-tuan, ingat, sebut dalam doa, ya Allah, janganlah jadi ini kali terakhir kami datang ke tempat Nabi ini ya Allah. Janganlah ini akhir ya Allah, akhir marrah kami datang ke tempat ini. Datanglah, jemputlah kami lagi ya Allah, untuk kami dapat lagi berdoa, dapat lagi berbincang, dapat lagi berbicara tentang kebaikan insya-Allah. Dan akhir sekali, ya Allah, kami duduk dalam majlis ilmu, kami berjalan setiap langkah kami pahala. Jadikanlah itu pahala buat ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah itu pahala buat ayah dan ibu kami ya Allah. Sebab kami tak pernah mampu balas jasa baik mereka ya Allah. Jangan pernah satu hari di kalangan kita yang fikir kita dah pernah balas jasa ayah dan ibu kita. 1000 tahun Allah bagi kita hidup, kita tak akan mampu balas jasa mereka. Maka ya Allah, apa yang kami boleh bagi, ya Allah, jadikanlah pahala yang kami dapat ini Allah hadiah yang terbaik buat ibu dan ayah kami ya Allah. Angkatlah darjat mereka ya Allah. Tinggikanlah kedudukan mereka ya Allah, andai mereka berada di alam barzah. Jadikanlah ini pahala yang mengalir buat mereka daripada anak-anak yang ada di sini ya Allah. Agar semua kami ya Allah dan ibu ayah kami dan mereka-mereka yang baik terhadap kami mendapat apa yang sepatutnya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekadar itu. Kalau ikut tadi dia suruh kita makan ni, tapi biasalah ni biasanya kan lepas dia makan, lepas nanti carilah. So